Okey, baik, bertemu kembali dalam Buletin Awal Ini Khas. Kami masih lagi membincangkan atau membawakan kepada anda istiadat pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-15. Mungkin kita boleh belanjalah sikit penonton visual dari perkarangan ataupun dataran Parlimen pada ketika ini. Kawalan Kehormatan Utama KKU telah pun mengambil tempat di dataran Parlimen dan istiadat pembukaannya akan dibawakan ataupun titahnya akan disampaikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Sudah tentu ini adalah masa yang kita nantikan apa mesej titah yang akan disampaikan. Titah dan juga nasihat itu juga adalah satu dua perkara yang perlu menjadi tumpuan dan masih lagi membincangkan berkenaan dengan perjalanan parlimen ini. Difahamkan rakan saya Ridauddin Daud jika telah pun bersedia, kami akan berlintas langsung bersama dengan Ridauddin untuk yang berada di perkarangan Parlimen. Ridauddin, mungkin boleh bawakan perkembangan terkini dari perkarangan Parlimen. Visual feed di dalam Parlimen, saya nampak kawalan kehormatan utama telah pun mengambil tempat masing-masing. Mungkin ada VVIP yang telah pun mula masuk, siapa antara individu-individunya yang mungkin dah masuk. Kita faham Ridauddin tak dibenarkan masuk ke dalam Parlimen hari ini. Esok kita langsung dari dalam Parlimen, Ridauddin. Baik, terima kasih rakan tugas di Pusat Penyiaran Asia. Ya benar, saya dan juga rakan setugas kameraman kita Rizal Rahim berada di luar bangunan Parlimen itu kerana di dalam hanya media rasmi yang dibenarkan, iaitu pertamanya adalah RTM yang hanya dibenarkan di dalam, itu yang difahamkan, dan kerana itulah kami berada di luar. Hanyalah pada esok barulah kami dibenarkan untuk masuk ke dalam. Dan mungkin saya boleh kongsikan sikit, sekarang ni nampaknya ada pergerakan daripada kenderaan yang saya fikir mungkin membawa tokoh negara hari ini, waktu ini. Dan anda boleh lihat inilah kenderaannya. Saya tidak dapat pasti siapakah yang berada di dalam kenderaan tersebut kerana tiada langsung plate number dan sebagainya menunjukkan sama ada menteri, timbalan menteri atau sebagainya. Namun itulah antara pergerakan-pergerakan yang boleh saya kongsikan sejak daripada pagi tadi. Beginilah keadaannya apabila banyak sebenarnya kenderaan, bukan sahaja kenderaan ahli parlimen, malah kenderaan daripada kaki tangan awam juga melibatkan, seperti mana ada ketua hakim negara, kenderaan membawa ketua hakim negara dilihat turut masuk ke dalam, kenderaan yang membawa ketua setiausaha negara turut berada di dalam tadi, sempat melalui kenderaan yang membawa Panglima ATM juga saya lihat tadi ada, lalu malah kenderaan yang membawa bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga dilihat sudah memasuki bangunan ini. Namun kenderaan yang paling kita tunggu sebenarnya adalah kenderaan yang membawa Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Nampaknya setakat ini masih lagi belum tiba. Kalau diikutkan kami tiba di sini kira-kira jam 8.40 tadi, kami lihat memang masih lagi tiada kenderaan yang membawa Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong masuk ke dalam kawasan Parlimen. Sudah pasti kita masih lagi menunggu di tepi ini kerana biasanya biasanya lah, kalau sebelum ini saya cover di majlis mesyuarat majlis raja-raja dan sebagainya, biasanya kalau kehadiran Sultan Johor yang sekarang adalah Yang di-Pertuan Agong, kehadiran Sultan Johor biasanya membawa dengan satu kumpulan dengan kenderaan-kenderaan yang mungkin agak jarang kita lihat di Malaysia ini. Itulah sebenarnya yang menarik ketika setiap kali apabila Sultan Johor hadir ataupun berangkat tiba di Istana Negara untuk menghadiri mesyuarat majlis raja-raja. Itulah antara tarikan utama yang dapat dilihat oleh bukan sahaja saya, malah juga rakyat-rakyat yang mungkin ada di sana untuk melihat sendiri apakah kenderaan yang dibawa oleh Sultan Johor yang juga sekarang merupakan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Namun apa yang penting sebenarnya hari ini tentatifnya adalah satu sahaja, iaitu titah diraja istiadat pembukaan penggar Parlimen penggal ketiga Parlimen ke-15 2024 dijangka bermula pada jam 10 pagi bersama Dewan Negara. Tiada sidang pada waktu petang kerana biasanya ketika titah hari pertama, titah mungkin habis dalam 30 minit atau 40 minit Sultan Ibrahim bertitah, kemudian akan ditangguhkan ke hari esok. Dan kemudian kalau ikutkan takvim ini, minggu ini adalah minggu usul menjunjung kasih dan perbahasan, termasuklah minggu hadapan perbahasan usul menjunjung kasih sampailah Khamis 7 Mac 2024. Minggu ketiga Isnin 11 Mac 2024 barulah ada jawapan oleh Yang Berhormat Menteri dan sebagainya. Jadi sebenarnya selain daripada apa yang berlaku di luar ini, sebenarnya yang menarik perhatian adalah mungkin bukan sahaja saya, mungkin ramai sebenarnya rakyat Malaysia yang menantikan titah sulung Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Apakah nasihat, apakah titah yang mungkin baginda akan sampaikan bukan sahaja kepada rakyat, malah kepada ahli politik dan juga ahli parlimen yang ada di dalam Dewan Rakyat. Kerana kita tahu sejak dulu lagi Sultan Johor Sultan Ibrahim merupakan seorang sultan yang sangat tegas, yang selalu menitahkan nasihat dan sebagainya. Antara mungkin perkara yang pernah Sultan Ibrahim ungkapkan
dititahkan sebelum ini, seperti contohnya gerakan tumbang kerajaan apabila Sultan Ibrahim dititahkan, sudahlah. Kemudian ada juga yang lain berkenaan dengan flat di Johor yang baginda beritahu supaya tidak dipolitikkan, dan kemudian ada juga yang beliau baginda mengatakan saya tinggalkan satu mata dan satu telinga di Johor ketika baginda menjadi Tuan Agong. Dan kemudian sebenarnya kalau diikutkan diselusuri kenyataan ataupun titah yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sebenarnya banyak titah baginda yang sememangnya boleh dijadikan pengajaran, boleh diambil ibrah di sebaliknya, dan pastinya saya menjangkakan mungkin ada beberapa isu yang akan disentuh oleh Yang di-Pertuan Agong pada hari ini, mungkin berkaitan dengan pertukaran kerajaan dan sebagainya, mungkin juga berkaitan dengan sikap ahli parlimen ketika berbahas, kerana baginda juga pernah mengatakan baginda tidak peduli pun dengan nasib 222 wakil rakyat, tapi yang baginda peduli adalah nasib 33 juta rakyat yang ada di Malaysia ini. Jadi itu sebenarnya menampilkan ketegasan Sultan Ibrahim bahawa baginda sememangnya mementingkan rakyat, tidak kiralah siapa pun anda, wakil rakyat, Perdana Menteri dan sebagainya, baginda tetap memilih untuk mementingkan rakyat, dan itulah yang titah yang baginda sampaikan sebelumnya. Dan pastinya kita menjangkakan titah yang sebegitu rupa juga, kerana kalau diikutkan mungkin pertama kali bertitah sebegini mungkin tonnya agak rendah, tapi tidak mustahil tonnya mungkin agak tinggi, dan juga dapat syarat dengan nasihat-nasihat dan juga titah-titah yang mengingatkan, memberi peringatan dan sebagainya. Apa yang pasti sekarang ni nampaknya jam sudah pun hampir 9.45 pagi. Kami masih lagi menantikan kehadiran Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ke sini. Nampaknya masih lagi belum dilihat kehadiran sebagai baginda Yang di-Pertuan Agong. Perdana Menteri juga saya lihat masih lagi belum ada. Kita boleh tunjuk sedikit, Raditz. Nampaknya ini ada satu kumpulan kenderaan yang agak banyak juga. Saya akan cuba melihat daripada plate number itu siapakah yang mungkin hadir pada waktu ini. Kalau diikutkan pengalaman saya kalau diikutkan melihat kepada plate number QC itu dan juga dengan ramai escort sebegitu, saya menjangkakan ini adalah timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang mungkin baru saja tiba. Kita juga yang sedang melihat sama adakah Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi juga sudah tiba. Nampaknya setakat ini saya fikir mungkin belum, saya tidak tahu kalau dah hadir di dalam kerana saya tidak nampak apa yang berlaku di dalam. Namun kalau diikutkan berdasarkan pemerhatian di luar ni mungkin masih lagi belum. Jadi hadis sini yang saya boleh bawakan, sebenarnya kita sekarang sedang menantikan ketibaan atau keberkatan tiba yang selepas baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ke bangunan parlimen, sekaligus menyampaikan titah sulung sepadu ke baginda di hadapan 222 wakil rakyat yang ada di parlimen pada hari ini, Haris.